diri kami dengan sifat lemah lembut, serta muliakanlah kami dengan ketakwaan, dan indahkanlah diri kami dengan kesihatan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Dr. Hasif di atas bacaan doa sebentar tadi. Di kesempatan ini, saya ingin mewawarkan program yang baru mendapat kelulusan rektor, iaitu tabung COVID-19, Kita Jaga Kita. Kami akan melancarkan tabung ini di sekitar UiTM Kuala Pilah, ataupun tuan-puan boleh menyalurkan sumbangan kepada AJK kami yang tertera di skrin sekarang. Okey, jom kita sama-sama menabung untuk tabung COVID-19 ini. Okey, tanpa melengahkan masa, kita teruskan sesi ODL webinar untuk siri ketiga, iaitu yang bertajuk Jamboard Collaborative Digital Whiteboard with Google Meet, yang akan disampaikan oleh penceramah yang tak asing lagi, iaitu Puan Siti Nordina binti Ahmad, iaitu pensyarah kanan matematik FSKM. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Okay. Terima kasih Puan Ros Fadilah selaku moderator kita pada hari ini. Okey, jadi kita berjumpa lagi lah hari ini. Semalam dah jumpa saya. So untuk sesi ODL siri 3 hari ini, iaitu Jamboard Collaborative Digital Whiteboard with Google Meet. Okey, untuk sesi ni saya just nak sharing sahajalah macam mana kita nak bagi lecture dekat student kan, sambil bermeet, sambil kita bagi lecture, kita buat annotation, dan terutama yang mengajar maths lah, dia banyak buat calculation kan, dan student pun boleh collaborate, dia boleh buat annotation juga, sambil-sambil kita minta jawapan student boleh bagi feedback teruslah dalam collaboration tu. Okey, sebelum saya lupa, semalam kan saya ada tunjuk Google Form, dan saya nak tunjuk balik cara kita nak copy, macam mana kita nak copy, nak bagi dekat collaborator kita, copy Google Form. So semalam tak jadi. Okay, so hari ni saya nak tunjuk lah macam mana cara dia. Semalam siapa yang ikut saya punya Google Form kan. Okay, saya nak tunjuk lah macam mana kita nak copy form tu. Maksudnya kita tak nak collaborate dengan orang, tapi kita nak bagi kita punya Google Form tu dekat orang terus. Okay, jadi dia tak kacau yang original Google Form. Okay, saya share, start share. Sekejap. Okay, semalam kita ada buat quiz Hari Malaysia kan. Okay, jadi untuk kita copy, buat copy Google Form kepada others lah, nak bagi kepada yang lain. Maksudnya kita tak nak invite untuk collaborator. So caranya adalah kita right click dekat yang form yang kita dah buat tu, kita right click. Kita ambil dekat sini get shareable link. Kita ambil ini, bukannya yang dalam Google Form ni. Semalam saya tunjuk yang dalam Google Form dia tak jadi kan. Okay, semalam saya kata pergi ambil dekat send. Pergi dekat send. Okay. Saya tunjuk semalam pergi kat send, lepas tu ambil dekat link dia ni kan. Okay, link ni dia tak jadi. Dia berbeza link ni dengan link yang kita dalam drive, dia lain sikit lah. So kita tak ambil daripada sini. Untuk kita send a copy Google Form to others, kita ambil dekat yang dalam Google Form dalam drive. Okay, jadi kita pergi dekat Google Form yang kita dah buat tu, right click. Ambil lah get shareable link. Okay. Kita copy yang ni, yang link panjang-panjang ni kita copy. Lepas tu nanti kita modify sikit dia punya link. Okay, contoh kita buka tab yang baru lah. Kita buka tab yang baru. Kita paste, Ctrl V. Kita edit yang belakang ni. Kat sini kita manipulate sikit. Kita type copy. Type copy. And then enter lah. Nampak? Dia buat copy dokumen. So untuk kita bagi dekat yang lain lah, maksudnya pensyarah lain nak juga kita punya Google Form kan. So nanti bila kita bagi link ni,
dekat yang siapa yang nak tu, dia akan dapat macam ni bentuk dia video. Jadi dia tanya nak buat copy ke tak, kita just klik je lah make a copy. Okay, make a copy. Okay, so dia dah buat copy. Maksudnya dia tak kacau yang kita punya. Jadi yang ini hanya responden yang dapat. Maknanya siapa yang dapat link tu dia punya lah. Yang ni dia tanya sebabnya dalam semalam kita buat memang kita ada minta attachment kan. Jadi dia akan create yang baru untuk folder yang baru untuk attachment tu lah. So just kita restore sahaja, tak ada masalah. Okay, jadi kalau kita dapat copy tu, maknanya disimpan kat mana? Dia akan simpan dekat main Google Drive, main dia lah. Jadi kita check betul tak, konon-konon kita dapat yang ni lah copy ni kan. Kita nak check kat mana dia simpan. Semalam saya ada buat folder untuk memang kita nak buat yang kuis hari Indonesia ni kan. So dia tak akan simpan dalam ni, dia akan simpan dekat main My Drive ni. Dia akan simpan kat sini. Jadi kat mana dia punya Google Form tu, kita carilah nama dia ni, dia dah ubah, nampak dia buat kat sini copy of quiz. Jadi kita carilah nama dia copy of quiz ni. Yang ini this one untuk yang apa-apa attachment. Dia akan masuk dalam ni lah, dia akan ada dua benda lah. Satu untuk yang attachment, folder attachment, satu lagi kita punya Google Drive. Google Form. Google Form, kena carilah Google Form. Copy this one. Yang ni. Maksudnya mudah lah. Jadi tak ada lah kalau kita invite collaborator, kadang-kadang dia kacau kita punya original kan. So kita tak nak dia kacau, kita just bagi yang copy saja. Tu dia punya tip je lah yang semalam punya. Okay, jadi untuk teruskan yang hari ini, hari ini saya nak tunjuk, sebelum tu saya harap tuan-puan dah dapat saya punya slide. Saya punya slide. Okay, so hari ini kita pergi kepada Jamboard. Jamboard ni dia macam, dia lebih kepada macam whiteboard lah. Macam kita nak mengajar kena ada whiteboard kan. Okay, so dalam whiteboard ni dia boleh collaborate dengan others. Maksudnya kita boleh invite student untuk collaborate kita punya whiteboard tu. Okay, jadi sebelum tu biasanya kalau kita meet dengan student, kita ada PowerPoint kan. Contoh ni PowerPoint saya lah nak mengajar. Okay, and then kita pun bila kita buka Meet, kita tunjuk PowerPoint kita and then kita tekan presentation ni, kita dah tak nampak muka student kita jadi apa kan. Kita tak tahu pun apa jadi kat dia. So macam mana kita nak tengok muka student kita sambil kita bagi lecture. Okay, hari ni saya nak tunjuk lah dia punya macam lebih kepada teknikal lah, macam mana kita, tips je lah teknikal macam mana kita nak tengok muka student kita sambil kita mengajar. Okay, ini satu. Okay, satu lagi, ini yang memang dalam PowerPoint yang dalam kita punya laptop lah. Satu lagi, kalau anda kata boleh tak kalau kita simpan kita punya PowerPoint tu dalam drive kan, dalam drive boleh, tak ada masalah, kita pun simpan dalam drive. Contohlah kita hari ni, kalau saya suka buat dalam folder, kita buat folder baru. Okay, hari ni katakanlah nak belajar, Jamboard lah belajar. Jamboard. Okay, kita create. Saya suka buat folder sebab senang, dalam satu tu je, apa-apa kita boleh cari dalam satu folder lah nanti. Okay, so kita klik kat sini. Katakanlah kita ada tadi kita ada slide yang kita nak simpan dalam drive kan, dalam PowerPoint, dalam bentuk PowerPoint. Okay, kita simpan lah. So saya suka tarik je. Ni, okay, worksheet ni kita tarik je. Cara kita nak simpan dalam drive sama ada tarik ataupun tuan-puan boleh pergi right click, upload. Okay. So dia dah simpan dalam drive kita lah, dalam PowerPoint dalam drive. Okay, tadi saya tunjuk kalau kita guna PowerPoint ni, kita present memang tak nampak muka student lah. Jadi kita cuba tengok kalau kita present menggunakan slide, Google Slide. Okay, saya klik kat sini. So dia tanyalah, ni dalam bentuk memang PowerPoint kita. Jadi kalau yang ni tak cantik sangat, jadi kita open with lah, kita ambil Google Slide. Okay, open dengan Google Slide. Okay, untuk kalau Google Slide ni, kalau kita embed daripada yang asal ke Google Slide, kadang dia kacau sikit lah, word dia lari sikit, tapi kalau nak cantik kita bina balik, kita buat balik lah dalam Google Slide. Google Slide ni tak ada beza sangat dengan PowerPoint kita. PowerPoint dia tak beza. Cuma kalau kita ambil macam tu, kita convertkan dia ke Google Slide, dia akan kacau sikit dari segi font ke, dari segi merge tu dia lain sikit lah. Okay, ni dalam Google Slide. So dalam Google Slide ni pun dia sama macam PowerPoint. Dia macam sama, lebih kurang sama, cuma dia cloud dah kan. Okay, kita dah set slide. Contohlah kita dah set slide dalam Google Slide ni. Kita nak present kat student kan. So kita pun tekanlah present. Okay, bila tekan present ni,
Sama juga, kita takkan nampak muka student kat tepi ni, apa jadi kat student kita kan. Kita takkan nampak, okay, view dia. Jadi macam ni kita nak buat. Okay, ini nak close, kita exit lah, exit. Okay, macam mana kita nak buat dia. So, satu lagi cara, kita boleh tekan kat bawah ni, ada satu ikon ni. Oh, jap. Sebelum tu saya kena tunjuk macam mana kita nak buka Meet. Kena tunggu. Okay. Sebelum tu, sebelum slide ni, saya cuk kat sini dulu. Okay, kita nak buka Meet. Macam mana ada lecturer yang baru nak buka Meet kan. Okay, sebelum tu saya ajar macam ni kita nak buka Meet dulu ya. Okay, Meet dia ada macam-macam cara kita nak buka. Ada banyak jalan lah. Satu, kita pergi dekat ikon ni lah. Okay, dekat ikon Google Apps ni, kita terus ambil Meet. Okay, pergi ambil Meet. Okay, kita pergi dekat Meet and then join ataupun start meeting lah. Kalau ikutkan kat sini pukul 2.30 ni dah ada orang. Yang ni dalam kalender kita. Dia memang dah set. Ini kalau tuan-puan nak join dia punya Meet lah. Tapi kita nak create yang baru. So kita tekan yang join or start the meeting ni. Kita nak create yang baru. So katakanlah kelas kita hari ni kelas apa? Type lah kelas tuan-puan. Contoh kelas 1 kan. Kelas 1. Okay, then kita continue. Ni kalau siapa yang baru nak belajar, baru nak pakai Meet kan, nak tunjuk ada beberapa cara. Satu, kita pergi dekat ni lah, dekat yang tadi, dekat apps, Google Apps tu. Okay, nanti dia akan buat lah, dia buat untuk kelas kita. So nanti you just join sahajalah. Ni kalau nak ready untuk kamera, klik lah, kalau tak nak kita offkan dia. Okay, and then join. Nanti kita akan bagi dekat student kita, contoh mana dia punya ni kan, dia punya nombor dia tu, nak join, boleh join now. Dia akan keluar, untuk link dia. Yang ni lah kita akan bagi kat student. Yang ni kita akan simpan. Ni satu cara. Okay, yang ni satu cara. Okay, satu lagi, saya percaya tuan-puan pernah pakai Google Classroom kan. Okay, satu lagi kita boleh pakai Google Classroom. Dalam Google Classroom pun dia ada Google Meet. Okay, contohlah kita pergi dekat Classroom. Okay, dekat Classroom ni katakanlah kita nak create yang baru, kelas yang baru. Okay, saya kelas. Kita create yang barulah, create kelas yang barulah. Okay, kelas. Katakanlah kelas yang buat. Okay, section ikutlah nak letak apa kan kelas, tutorial. Okay, subjek nak letak tak apa, kalau ni pun tak apa, biarkan je. And then kita create. Dia dalam classroom kita sendiri pun memang dah ada Meet. Lagi senang. Kalau kita nak jumpa student, kita pakai kat situ je. Okay, nampak tak dekat sini bila kita create, dia ada link kat sini. Meet ni dulu sebelum pandemik kan. Google dia kita kena bayar. Selepas pada tu Google bagi free untuk semua user account Google dia. Dia bagi free untuk Meet. So yang ni memang dia baru letak kat sini. Jadi kita boleh Meet dengan student dalam kelas kita saja. Jadi kita tak perlu dah create yang baru. Jadi untuk create kita generate dulu lah, generate Meet link. Okay, and then generate je lah. Sama ada visible to student, kita nak visiblekan ni, kita klik je lah, buka dia. Okay, create link. Okay, and then dah ni kita nak copy lah, tapi tak apa sebab kita akan jumpa student dalam kelas kan, and then save. Okay, so next time bila dalam kelas kita kata okay kelas kita jumpa dalam Meet je. Jadi student dia pergi je kat sini. Dia klik je kat sini. Jadi dia akan masuk kelas terus lah. Okay, dia masuk kelas. So saya join je lah ya, saya join. Saya nak tunjuk macam mana cara kita nak buat presentation sambil tengok muka student kan. Kita ngajar sambil tengok muka student. Okay. So macam mana kita nak buat? Okay, untuk ni sebelum tu yang saya kena minimize dulu ni. Okay, cara dia kita nak keluarkan, kita buat window baru untuk Meet kita kan. Jadi kita minimizekan dia. Okay, kita minimize. Okay, and then kita tarik dia, klik kat sini kita tarik. Tarik buat keluar. Okay, so kita adjust lah dia. Adjust kecilkan sikit. Dan kecilkan sikit. Okay, so boleh nampak lah ada nanti sebabkan saya seorang kan, nanti kita boleh nampak student kita kat tepi ni. Tu cara dia, maknanya kita tarik buat keluar untuk window Meet kita. Okay, jadi yang ni saya close. Saya closekan yang ni. Okay, saya open yang baru ini. Ini. So inilah kelas kita, contoh yang saya tengah ni kan. Ini kelas-kelas kita lah. So kita boleh nampak sambil-sambil mengajar, sambil-sambil boleh tengok student kita kat tepi ni. Jadi kita buat dua window lah. Okay, tadi back balik pada Google Slide tadi kan.
Google Slide sama juga kalau kita buat kalau kita tekan je terus presentation ni, okey, kita memang tak nampak muka student, memang tak nampak. Jadi cara kita kalau guna Google Slide ni adalah dengan kita tekan yang bawah ikon ni, bawah ni kita ambil presenter view, pergi dekat presenter view. Okey, tuan-puan boleh nampak sebelah kanan ni kan, nampak? Maksudnya boleh nampak lah, maksudnya view ni untuk student saya lah. Okey, yang ni dia akan keluar satu lagi window, tak apa, ini boleh close, tak ada masalah. So yang ni sekarang ni dalam bentuk presentation lah, kita boleh present. Okey, sambil-sambil present tu dah bawah ni ada pointer, kita boleh tunjuklah kat student pointer ni kan, tapi dia tak boleh conteng. Itu kekurangan dia dekat sini, kita tak boleh nak apa ni, tak boleh nak conteng lah, nak buat annotation tak boleh. Okey, so hari ni saya nak tunjuk lagi satu teknik lah, kita guna Jamboard. Okey, sambil-sambil ajar kita pakai Jamboard. Okey. So yang ni saya close dulu. Kita buka Jamboard. Macam mana nak buka Jamboard? Kita buka tab yang baru. Okay, saya suka tab yang baru. Lepas ni dia ada kat tepi ni kan, dia ada ikon untuk apps ni kan. Kita pergi dekat Google Apps. Dia ada dua cara. Satu, pergi terus kat sini. Kita cari Jamboard. Okay. Kalau kita terus tekan dekat sini, dia akan simpan Jamboard kita ni dalam main My Drive. Jadi tadi kita dah create folder kan, better kita buka dalam folder lah. Better kita buka dalam folder. Maknanya ini folder kita. Okay, so kita pergi dekat new. Ni nak buka untuk Jamboard lah. And then pergi more, ambil lah Jamboard, Google Jamboard. So nanti apa-apa dia akan simpan dalam folder yang kita dah create. Okay. Jadi sebelum tu saya nak tengok apa ada lagi yang saya takut saya ada tertinggal. Okay, ni saya dah cerita nak buka ni dalam slide saya. Okay, ataupun kita buka menggunakan Google Classroom, and then kita minimize, kita tarik dia. Saya dah cerita. Okay, nak present, okay, presentation saya lupa nak tunjuk. Okay, jap. Kita pergi balik kepada kelas kita tadi. Kelas. Kita masuk balik lah, saya nak tunjuk. Lupa nak tunjuk yang mana satu kat window mana kita nak ni kan. Nak present kat student kan. Kita minimizekan dia balik. Okay, so saya join je lah. Join. Okay. Ada apa? Kita tarik bawa keluar. Okay, jadi dia ada dua window kat sini. Okay, so kita pun nak present ni, present now. Tekanlah present now. Okay, kita ambil a window. Okay, ambil a window. So dia dah ada dua window, jadi kita ambil lah window yang ni. And then share kat student. Sinilah view, kalau kita present dekat student dia akan jadi macam ni. You are presenting now kan. Maksudnya kita tak tahu apa jadi, so kita minimizekan je lah. Macam ni. Okay, yang ni saya close. Okay, saya close ni, stop presentation, presenting. Okay, saya close. Saya buka balik yang tuan-puan punya kelas. Okay ni. Okay, jadi itu cara kita lah. Kita nak present sambil tengok muka student kat tepi ni kan. Macam tu. Ambil a window. Ambil a window. Tapi untuk saya ni, saya ambil keseluruhan window ni sebab saya nak tunjuk macam mana cara kalau kita pakai PowerPoint kan. Jadi tuan-puan boleh tengok saya punya semualah apa yang ada kat sini kan. Okay. Tengok balik pada slide, saya takut saya lupa, takut tertinggal. Okay, lepas tu setting, tadilah dia ada dua window. So sebelah ni untuk kita punya window yang kita nak ajar, satu lagi sebelah kanan saya ni window untuk Google Meet. Okay, dua window. Next kita nak opening Jamboard. Okay, kita dah buka tadi Jamboard. Okay, interface setting tools. Okay, kat sini. Okay, jadi inilah rupa Jamboard kita. Dia macam whiteboard jugalah kan. Okay, dekat sini dia ada, tapi kalau nak pakai ni, saya mengajar memang pakai ni lah. Pakai bamboo pad ni kan, writing pad. Ini saya pakai this one. Okay. Ada pen, kita boleh conteng-conteng lah. Boleh conteng-conteng. Kalau saya mengajar matematik, jadi kita senang. Senang nak kira ke apa kan, senang. Okay, dekat tepi ni lagi kita ada eraser. Okay, kita ada eraser. Kalau salah kita boleh lah, salah ni nak betulkan dia kan. Lepas tu kita ada yang ini untuk select lah. So tak jadilah kita boleh select kalau nak select kan. Okay, yang ini untuk sticky note. Apa-apa note kita nak tambah lah. Hari ni belajar apa kan. Maths, contoh kan, maths. Save. Okay, and then
Bolehlah nak adjustkan dia ke mana, ke kiri kanan ataupun nak duplicatekan dia boleh, nak delete dia pun boleh, nak edit balik pun boleh. Nak kecil nak besar pun boleh, tak ada masalah ini. Nak kecil nak sengit. Okay, ni kalau kita nak tambah sticky note. And then ada add image. Okay, image. Circle ni apa-apa shape lah. Tak kisahlah. Dia ada macam shape, macam-macam shape. So kalau kita nak tukar tak nak shape ni, kita boleh tukar shape dia. And then dekat sini nak tambah text. Text lah apa-apalah kan. Ni untuk text. Dan kita ada kat sini laser macam pointer tadi lah. Kalau kita ni dah akan hilang. Saya hilang lah. Okay, lepas tu kat atas ni nak kecil besar background. Okay, nak tukar background pun boleh. Contoh kita ambil ni. Kan, so nampak macam bentuk kertas ni, kita boleh nampak lah sikit kan. Okay, lepas tu kita ada clear frame. Kat sini kalau dah macam nak clearkan balik, kita boleh clear kan. Tak ada masalah, kita clearkan dia. Background ni nak yang putih balik pun tak ada masalah. Okay, and then atas ni kita nak create frame yang baru. Maksudnya tak cukup, kita dah ajar-ajar tak cukup, kita boleh tambah lagi yang kedua. Kita tambah. Okay. Lepas tu dekat sini share. Untuk share, ni button yang 3 dotted ni, 3 dotted ni nak rename dia, rename kat sini kan Jamboard. Kita boleh rename. Kita nak rename dia sebagai kelas Jamboard. Contoh lah kan. Klik OK. Atau kalau kita terdelete, terclose je, kat mana benda tu tadi kita simpan kan. Kita buka balik. Dia akan simpan dalam yang kita, dalam folder yang kita dah create. Sebab tu saya suka letak dalam semua satu benda. Kalau kita nak buat kelas ke apa, dalam satu folder lah. Senang, kita tak adalah kita, kalau My Drive ni macam-macam, dia dah macam messy sangat, kita dah tak tersusun kat sini kan. So kita just buat create folder yang baru lah, senang kan nak cari balik. Okay. Kita buka balik kelas ni. Okay, tadi kan sambil-sambil kita mengajar kan kat student, kita dah tunjuk slide kita present dah balik, saya present balik, buat presentation. This one close. Okay. Okay, saya ajar macam mana kita nak student bagi jawapan. Contoh kan 9 tolak 2, Ali berapa jawapan dia? Kita nak collaborate dengan student ni lah. So kita boleh guna Jamboard ni. Okay, cara dia adalah kita pergi balik dekat PowerPoint yang dalam laptop tuan-puan. Kita convertkan dia kepada gambar dulu. Kita save image dulu this one. Kita kena save dulu lah sebagai image. Jadi nak save image, kita pergi dekat file. Okay, save as. Simpanlah kat mana-mana. Okay, contoh saya buat kat ni, game Jamboard. Kita save sebagai image JPEG ataupun PNG pun boleh, tak ada masalah. Okay, JPG. Okay, and then save je lah. Okay, so dia kata which slide do you want to export, kita buat semua lah. Sebab kita nak tunjuk semua kan, and then click okay je. Okay, jadi kita buka balik folder tu duduk kat mana. Carilah folder yang kita simpan. Nampak dia dah simpan dalam satu folder, nama dia worksheet. Ini tak ada masalah. Maksudnya yang ni bila kita klik, dia akan simpan semuanya dalam bentuk image. Slide kita semua dalam bentuk image. Okay. Kita pergi balik kepada ni, Jamboard kita ni. So katakanlah kita ajar kan slide pertama ni. Slide pertama ni nak kita dah ajar, kita nak feedback student bagi jawapan contohnya kan. Okay, so kita ambil lah gambar image and then upload. Upload, kita carilah kat mana file yang kita simpan tadi. Ambil dia kat worksheet. Okay, ambil lah image yang pertama contohnya kan. Jadi kita adjust lah sikit kalau nak bagi besar kan. Bagi besar. Okay. So nanti sambil-sambil mengajar kita bolehlah tulis. Saya suka guna pen saya ni kan. Tulislah dia. Senang sikit kalau pen ni kan. Okay, 9 tolak 2. Jawapan dia 7. Kita boleh tulis. Ataupun tuan-puan tak nak pakai pen, kita pakai teks ni pun boleh. Okay, 7 tolak 4. 7 tolak 4 berapa? 3 kan jawapan dia. Okay. Okay, and then macam mana kita nak collaborate dengan student, kita share lah dia. Kita share. Okay, kita tekan share. Saya tak, macam mana? Okay, tak apa, saya invite seorang ni dulu. Maybe puan moderator kita lah, Rosfadilah. Okay, boleh. Okay, saya copy dia punya link ni. Okay, share ni saya copy dia punya link. Okay, sekarang ni saya hanya buka kepada Rosfadilah tuan-puan.
Okay, kita share lah dalam ni kejap dalam chat, tengok dalam chat. Okay. Okay. Betul lah Ros Fadilah ni student saya. Saya pun panggil lah. Ros, jawab soalan seterusnya. 8 tolak 2 berapa? Okay, baik madam. Tapi kalau tuan puan klik dekat sini memang tak boleh. Dia tak dapat sebabnya saya tak invite. Okay. Ros, apa jawapan dia 8 tolak 2? 8 tolak 2. Sekejap ya madam nak kira. Macam itulah kita boleh collaborate dengan student, nampak? Sambil-sambil tu student boleh bercakap, kita sambil tu student boleh bagi jawapan dia kan. Maknanya kita tak adalah macam syok sendiri kan, kita nak tahu student tu ada ke tak dalam kelas kita. So boleh collaborate macam itulah dengan student sambil-sambil ni kan. Ataupun satu lagi idea yang saya boleh share, katakanlah student ni dia ada masalah terus contohlah dia ada masalah dalam dia punya kerja. So dia cakap, madam saya ada masalah, saya nak share boleh tak? Boleh. Jadi kita buka lah slide baru ni kan, create frame baru. Okay Ros, ada tak masalah? Boleh tak share dengan saya? Contoh dia nak tunjuk apa masalah dia kan. Okay, kejap ya. Contohlah sahabat saya ni banyak kerja kira-kira. Jadi student dia bila WhatsApp kita pun duk WhatsApp sambil tengok mic kan. Yang ni lagi senang. So sambil-sambil tu student yang lain pun boleh tengok. Ataupun kalau nak buat private buat kat tepi pun boleh lah maksudnya. Kita buat untuk dia saja. Okay, sekarang kita tengah tunggu Puan Ros untuk share dia punya masalah lah. Okay. So ni soalan dia. Macam mana nak jawab ni madam? Okay. Dah belum? Dah. Dah share dah, nampak tak? Yang mana? Ros buat kat satu nombor satu, slide satu. Okay, so dia pun share dekat slide nombor satu ni. Okay, so yang ni masalah ini Ros. Okay, so macam mana kita boleh buat? Ni Ros, yang ni Ros yang Puan Ros yang upload. Okay, jadi saya pun bagilah jawapan dia berapa. Okay, atau jawapan dia ni Ros, jawapan dia macam ni cara buat. Kita boleh tunjuk student jawapan dia 3 contoh kan. Okay, and then kita boleh pergi dekat slide barulah. Ros pun dia boleh tunjuk dekat slide yang baru. Kalau dia ni kan macam ni dah penuh kan slide ni kan. Okay, dia boleh buat kat slide baru. Okay, sebenarnya tak banyak lah untuk kelas yang ni sebagai idea sahaja untuk semester depan kan, macam mana kita nak collaborate dengan student. Tak adalah kita syok sendiri kita je yang ngajar kan, kita tak tahu feedback student macam mana kan. Ni antara satu ni lah, ataupun kita nak cantikkan kita punya slide, letaklah sticky note lagi. Bagus contoh ni kan, bagus. Dan kita save. Letaklah dekat dia punya picture ni contohnya kan. Okay, and then kita boleh susun order dia nak ke depan ke bawah kan, letak order ikut order dia ni. Nak bawah belakang tak ada masalah ini. Jadi yang ini adalah sebagai idea lah kalau macam kita ada group project untuk student kan, kita boleh buat slide ni. Slide tu kita buat siap-siap and then kita set dekat student siap-siap. Okay, contoh saya buka semua untuk tuan puan. Saya rasa tuan puan boleh conteng lah nanti saya share ni. Saya buka untuk semua sebab saya pernah open untuk semua student, dia macam excited. Jadi semua akan pakai conteng-conteng kan. Okay, saya pun buka kat sini. Okay, kita buat untuk anyone with the link. Maksudnya siapa yang ada link ni dia boleh start conteng lah. So tuan puan boleh pergi balik dekat saya punya link yang saya ada letak dekat chat tu. Semua boleh conteng. Cubalah tuan puan conteng, nak tahu nama tuan puan kat mana kan. Okay, Nolida join, nampak ni kan. Nama ni kita akan nampak nama muka-muka student kita. Bolehlah start conteng, tuan puan nak conteng apa pun boleh. Okay, contoh saya kata 1/2. Okay, tambah dengan 1/2 berapa? Contoh, sila jawab. Sambil-sambil, yang ni pun dah kalau guna handphone pun student boleh join jugalah. Dia boleh join. Ni adalah tu seorang dah jawab. View only. Okay, ada yang view only. Saya rasa sebab orang luar kot. Kejap. Tengok view only. Okay, kita tengok kat sini. Kenapa dia view only? Okay, tukar kat sini editor. Okay, anyone? Dia edit. Okay.
Okay, so bolehlah tuan-puan boleh try. Kita tengok masa saya try dulu mula-mula masa student pakat masuk-masuk, lepas tu saya kata okay stop, nanti bila saya panggil nama je baru start buat bagi latihan kan. Okay, yang lain-lain bolehlah try. Okay, dekat slide 1. Tak, slide 2. Ni siapa ni? Nampak. So kat sini kita boleh collaborate dengan student lah. Mula-mula kita bagilah macam warming up kat student kan. Try, korang try. Habis ada orang biasa dengan tools kat sini kan. Tengok. Okay. So bila dah macam tak terkontrol ni, kita tekanlah balik dekat share ni, kita tutup view tu sebagai view sajalah. Editor tu sebagai view. Dekat sini. Kita ubahkan dia. Okay, so bila tekan view memang you all dah tak boleh nak conteng-conteng dah. Okay. So saya rasa, satu lagi. Okay, katakanlah kita dah habis lecture kita kan, student dia nak simpan. Dia nak simpan dia punya lecture note ni. Kita just tekanilah dekat 3 dot ni. Pergilah dekat sama ada dia nak download as PDF ataupun save frame as image pun boleh, mana-manalah dia nak ni kan. Student boleh simpan sendirilah untuk dia punya simpanan. Okay. Sebab tadi ni nampaknya Ros seorang je lah sebab saya dah bagi kebenaran kat dia. Tadi kan saya invite dia seorang. Jadi yang bila kita tutup untuk share ni, dekat share ni kita tutup. Kat sini kan get link ni kita buat anyone with internet, tapi kita dah tutup tadi kan just view. So dia tak boleh nak ni lah, tapi untuk kalau kita nak control student just kita add kat sini lah. Add kan nak control dia lah. Siapa yang boleh jawab dia kan. Ataupun tuan-puan boleh buka tapi just ingatkan student lah, jangan kacau kan, hanya student yang saya panggil saja jawab kan, boleh juga macam tu. Okay, so saya rasa yang ini sahaja kot idea untuk semester depan kan. Tak adalah kita duduk cakap dengan seorang kan, nak tahu juga feedback student okay ke tak semua kan. Sambil-sambil tu student boleh letak gambar dia kan, ada happy ke tak ini. Okay, saya rasa setakat ni je lah kot perkongsian saya. Saya harap tuan-puan dapat idea macam mana nak buat kelas semester depan. Dah boleh rancang lah untuk sediakan konten sebelum masukkan kelas kan, sebelum masuk kelas. Jadi saya rasa saya serahkan balik kepada moderator kita Puan Ros Fadilah. Inilah. Okay Ros? Okay. Okay, terima kasih kepada Puan Siti Nordina atas perkongsian sebentar tadi. Memang nampaknya agak menarik lah Jamboard ni kan, so kita boleh guna masuk ODM nanti insyaAllah. So, siapa yang ada soalan boleh kemaskan di chatbot ataupun kalau yang buat live tu boleh tengok dekat ni QR code, boleh scan and boleh tulis apa-apa soalan untuk dikemaskan kepada Puan Siti Nordina. Okay, ini soalan daripada Cik Nurfadin Jaafar. Assalamualaikum, maaf lari topik. Google Classroom untuk kelas Oktober, kita perlu create classroom lain ataupun boleh guna classroom yang sama? Mana tu ya? Okay, Google Classroom ni better create yang, kalau nak guna yang sama sebab kita dah ada history dia kan. Sekejap saya tunjuk. Saya share balik. Kalau Google Classroom, okay macam ni. Yang ni, kita buat yang lain lah. Kita buat yang lain. Sekejap kita bagi kelas kat sini kan. Macam saya memang semester lepas dah ada 3 kelas ni lah. So kalau saya akan buat kelas yang lain sebab dalam ni kita ada kita punya student, kerja-kerja student kita kan. Better buat yang lain. Lain kan kalau tuan-puan nak remove semua student nak pakai kelas yang sama. Sebab student kita still masuk dalam ni. Student memang masih ada lagi dalam ni. Kalau ingat ni student saya lah. Dia masih ada dalam. Kalau tuan-puan nak pakai kelas yang sama kena remove dia dululah. Baru boleh pakai kelas tu. Soalan dia ni untuk kod yang sama. Maksudnya kena remove dululah. Ya, buat yang barulah. Kalau saya buat yang baru sebab kita boleh tengok apa benda kita ajar kan. Boleh tengok balik record kita kan kat sini apa yang kita dah masuk kat sini kan. Apa yang kita dah bagi kat student kan. Ni untuk saya punya kelas lah. So kalau saya akan buat kelas baru sebab kalau tak kita kena remove balik semua student yang baru ni, yang ni kita kena clearkan jugalah. Better buat yang baru. Saya tak ada masalah kalau buat yang baru. Kalau nak maintain pun tak apalah, just remove student. Kena clearkan dululah semua ni.
Tapi better buat yang baru lagi mudah. Okay, ada lagi soalan dari Dr. Marina Zulkifli. Puan Dina guna pen apa untuk tulis tu? Oh yang ini bambu. View lah. View. Sekejap, nampak? Ni Akak tak on ni. Kamera Sekejap. Saya tutup slide. Ni, nampak? Kejap, tak nampak. Kejap. Patutlah tak nampak kamera ni. Tu. Ni. Pen mana? Pen ni. Ni siap tulis nama sendiri sebab takut kalau hilang kan student boleh ambil, ni Madam Dina punya, dia call lah kita. Tapi hilang kan. Harga bambu tu Puan Dina? Tu carilah dekat Shopee. Saya pun benda ni saya pakai ni sejak saya masuk. Sebab sejak saya di attach ke sini saya pakai, memang start pakai writing board ni. Jadi memang tak pakai marker board tu memang tak pakai. Jimatlah sikit kat situ. Okay, so siapa yang berminat boleh PM Puan Dina? Tak pergi tanjung Shopee. Saya tak jual. Hanya Shopee lagi murah lah. Dia ada macam-macam jenis. Okay. So soalan lain, okay, dah menjawab dah Puan Cik Nadia dah jawab. Rasa yang tu je kot. Ada lagi? Siapa-siapa yang nak tanya soalan boleh on mic. Boleh on mic pun boleh. Kalau nak tanya yang lain pasal Google Form semalam pun boleh. Kalau ada yang terlepas kan. Puan Dina ni ada soalan dari Puan Nolida. Remove tu kena tick kan nama dia orang ke? Nak remove apa tu? Saya tak faham. Classroom. Ya kena tick dia lah baru kita remove dia. Ya. Ya kena tick nama contoh. Contoh ni dummy, kelas dummy saya ni, saya saja dummy untuk saya sendiri ni. Contoh ni kan, anak saya ni Farah Fatihah, kita tick dia, removekan lagi. Action dia nak apa? Pergilah untuk remove. Saya tak collect. Kejap. Tak share. Kejap. Share balik window. Okay, kita pergilah dekat people ni. Okay, kita tick dia. Ni Farah Fatihah ni anak saya buat dummy, kelas dummy saya nak tengok macam mana rupa dia kan. So tick dia, ambil dah dekat action ni, kita removekan dia. Remove. So kita remove lah, kita boleh control kat sini. Okay. Lagi? Ada lagi soalan dari Cik Mahfuzah. Puan Dina boleh open semula Jamboard tu baru? Boleh. Tu tengah open ni. Okay, viewer kepada editor. Boleh. Nak join lah. Seronok nak join lah. Itulah kita pun seronok. Student lagi seronok kan. Okay, saya dah buka balik. Jadi boleh lah. Tuan-puan boleh conteng balik. Conteng, dipersilakan. Dina nak tanya. Pen tu boleh untuk kalau student, maksudnya student pun perlu ada pen bambu tu. Satu, adakah student pun perlu ada pen bambu tu lah kan? Dan dia tak perlu guna tangan. Kalau dia student guna laptop, memang dia kena ada benda ataupun pakai mouse dia, tapi tak cantik sangat lah. Kalau student pakai handphone boleh buka juga. Dia boleh pakai tangan dia, finger dia. Ya? Kalau handphone boleh pakai tangan lah? Ya boleh. Kalau dia, sekarang laptop student pun yang ada yang touch screen kan, boleh tak pakai tangan. Kalau tak, dia ambil je lah untuk yang teks ni. Kalau desktop tu dia pakai mouse je lah kan? Pakai mouse. Tapi tak cantik sangat lah, tapi boleh lah. Okay, terima kasih. Okay. Puan Dina, Ya? So ni kalau kita bagi macam share ni kat student, macam tadi saya try, saya try kat handphone, makna handphone kalau student yang rajin dia orang selalu pakai handphone kan untuk dia orang punya Google Meet semua. Maknanya dia orang kena download lah apps ni ya. Tak perlu download. Dia hanya untuk web. Boleh pakai web terus. Oh, sebab saya tadi masa saya try nak masuk share link yang ni kan, yang ada conteng ni. Kalau handphone, yes. Kalau handphone betul dia kena download, dia ada apps dia. Lah kan. Maknanya handphone kena. Tapi kalau dekat laptop okey lah. Tak payah. Okay then. Okay, thank you. Okay, ada satu lagi soalan dari Encik Muhammad Zulfadli Jusoh. Okay, ni soalan sama macam Puan Hajar tadi lah kan. So, kalau tulis guna tangan, kalau phone, kalau guna laptop atau PC, boleh guna mouse kan? Ya, betul. So, dah menjawab lah tadi ya, Cik Zul.
Malah budak student pun excited. Mula tu awal-awal kelas tu kita bagilah peluang conteng. Macam tu. Masa saya kelas awal-awal pun macam tu saya bagi lantak korang conteng sekarang sampai puas hati kan. So, nanti bila kita dah start masuk kelas kita warning lah jangan kacau student kalau kawan member tengah buat jangan kacau kan. Hanya panggil nama saja. Kita kontrol kat situ lah, student biasanya dengar chat kita kan. Betul. Okey, ada apa-apa lagi soalan? Okey, sekarang tengah sibuk menyunting. Apakah itu? Kita boleh tengok siapa ni tengah gerak-gerak ni. Boleh tengok ni nampak muka dia orang. Ni saya rasa siapa ni? Nama dia tak keluar Puan Dina. Apa dia? Nama dia tak keluar Nama dia tak keluar. Dia just kita nak boleh tengok ikon dia. Kalau macam Google Doc ke apa kan kita boleh tengok history dia. Yang ni tak ada lah. Tak ada history siapa yang conteng ni kita tak boleh tahu. Tak tahu siapa yang conteng. Tapi kita boleh tengok muka dia lah. Tapi tak nampak sangat kecil kan. Okay. Yang boleh view je, tak boleh conteng. Puan Nur Ashikin, dia tak boleh conteng, dia boleh view je. Kalau ikutkan saya dah buka untuk semua. Okay. Dah public ni? Dah public. Nanti Puan Ashikin refresh ya. Refresh balik. Maybe tadi sebab dia pakai yang tadi kan. Refresh balik. Ni siapa buat gajah ni? Ni macam ni lah kan kita kat kelas ni siapa buat gajah ni kan? Macam tu lah. Budak-budak memang excited lah. Kalau student tak ada pen boleh tulis di kertas, capture image dan paste di apps. Boleh ke Dina? Boleh. Memang dia maksudnya yelah student bila dia ada masalah dia ambil gambar dia akan attach kat sini lah macam tadi yang Puan Ros buat tadi kan. Dia kata dia ada masalah nak tunjuk. Jadi kita boleh terus marking kat dalam tu lah kita tunjuk betul ke salah cara dia, jalan kerja dia kan kita boleh marking terus kat sini lah. Sambil bermeet dengan student. Tak adalah kalau macam WhatsApp tu tengok WhatsApp bermesej-mesej dengan student kan. Yang ni lagi senang, lagi mudah lah. Ada soalan? Okay. So far dah tak ada kan? So tu je ke? Dah. Okay, so sampai situ saja kita punya webinar hari ini. Terima kasih kepada Puan Siti Rodina atas perkongsian sebentar tadi. Diharapnya perkongsian ini dapat memberi faedah ataupun manfaat kepada semua lah. Especially untuk kita mengajar ODL semester hadapan. Okay, kita untuk peringatan kepada semua, kami sertakan link kehadiran di ruangan chat dan link ni akan ditutup setengah jam selepas sesi ODL kita berakhir, ODL webinar kita berakhir. Okay, so boleh scan ataupun klik pada link ni. Jika ada apa-apa masalah boleh hubungi pihak kami lah sebab ada yang tak boleh nak masuk link ni. So apa-apa beritahu je dekat chat. Kita akan usahakan untuk tuan-puan. Okay, so jangan lupa untuk sertai pihak kami untuk ke siri ODL pada petang ini, siri keempat. Kami bermula pada pukul 2.30. Okay, untuk sesi keempat ni penceramah yang akan memberi informasi pasal ODL ni adalah Cik Nur Syuhada Fatana binti Rosdi. Beliau akan menerangkan tentang interactive teaching and learning using Edpuzzle. Okay, sebenarnya Edpuzzle ni dia dah jelaskan masa sesi kolokvium 2 bulan lepas. So dia akan menerangkan lagi lebih mendalam berkaitan Edpuzzle ni. So jangan lupa join ya semua. Okay, akhir kata terima kasih kami ucapkan kepada penceramah dan semua peserta yang sudi menyertai siri webinar kita kali ini. Kita tutup majlis dengan suratul As dan surah tasbih kifarah. Assalamualaikum.